Panggil dengan Nabi, panggil dengan Rasul. Itulah panggilan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Baik, hadirin semua. Tetapi cuba tuan-tuan tengok Allah Ta'ala panggil Nabi-Nabi yang lain. Nabi lain. Apa gelaran Allah panggil? Dengan nama mereka. Contoh, Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Surah Al-Baqarah 35. Wahai Adam, tinggal dan tetaplah di dalam syurga ini. Allah panggil Nabi Allah Musa. Surah Al-Ma'idah ayat 110. Ya Isa bin Maryam azkur ni'mati alaik. Wahai Isa, anak lelaki kepada Maryam, ingatlah nikmat-nikmatku kepadamu. Allah panggil Nabi Musa. Ya Musa, inni anallah. Surah Al-Qasas ayat 30. Nampak tak? Ketika memanggil Nabi yang lain dalam Quran, Allah guna Ya Musa, Ya Adam, Ya Isa. Allah panggil Nabi Allah Nuh. Dalam surah Hud, ayat 45-48. Ya Nuhu, bisalamin minna. Allah panggil Nabi Daud. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Allah panggil Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya. Allah panggil Nabi Lut. Ya Lut, inna rusulu rabbik. Allah panggil Nabi Zakaria. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Allah panggil Nabi Yahya. Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah. Tapi ketika memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memanggil dengan Ya ayyuhan nabi. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik fa in lam taf'al faman ballaghta risalatah. Wahai Rasul. Maknanya apa tuan-tuan? Kalau Allah memanggil Nabi dengan gelaran dan kedudukannya yang mulia sebagai Nabi dan Rasul, utusan Allah, maka kita juga kena memanggil Nabi dengan panggilan yang baik dan mulia. Jangan panggil Muhammad dilahirkan pada 12 Rabiul Awal. Ya, janganlah. Panggillah dengan namanya yang baik. Apa panggilnya? Rasulullah, Nabi Muhammad. Nampak tuan-tuan? Kekasih kita, junjungan mulia kita. Tuan-tuan, ini adalah adab yang diajarkan oleh Al-Quran. Baik. Seterusnya, tuan-tuan, saya nak minta izin berhenti 10 minit lagi ataupun 8 minit lagi, tuan-tuan. Okey, sebab saya kena ke Tambun. Ada urusan di sana. Untuk hari ini, insya-Allah kalau akan datang kita sejam macam biasa. Baik, seterusnya, tuan-tuan, kelebihan Nabi berbanding semua para Nabi yang lain apa dia? Semua mukjizat para Nabi yang pernah ada ketika hidup mereka, semuanya habis dengan wafatnya mereka. Bahtera Nabi Nuh mana? Tak ada dah. Tinggal kayu kokar pakai cincin tuan-tuan. Itu pun mungkin ya, mungkin tidak. Tongkat Nabi Musa mana? Tak ada dah. Kalau ada dekat Museum Topkapi tu pun dah tak jadi ular dah tuan-tuan. Kayu je. Nampak? Lagi apa? Apa lagi mukjizat Nabi yang ada tuan-tuan? Okey. Bahtera Nabi Nuh, tongkat Nabi Musa, batu yang terbelah ataupun batu yang terpecah 12 pancaran air daripada Nabi Musa AS, tangan Nabi Musa yang bercahaya. Tuan-tuan, macam-macam. Mukjizat Nabi Sulaiman. Okey, angin dia boleh naik, terbang ataupun berjalan dengan tiupan angin saja. Semuanya itu sudah tak ada dah sekarang. Kalau ada kesan dan sisanya, tak berfungsi sebagaimana zaman dahulu. Tetapi Nabi Muhammad SAW, Allah bekalkan Nabi dengan satu wahyu yang menjadi tanda kemukjizatannya juga. Tetapi setelah Nabi wafat, wahyu itu kekal ada. Itulah Al-Quran Al-Karim. Tak pernah habis tanda kemukjizatannya. Baik, seterusnya. Anda tengok. Ini unik, tuan-tuan ya. Apa dia? Iaitu ucapan salam batu kepada Nabi. Hadis ini dikeluarkan oleh Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu. Hadis riwayat Imam Muslim, Imam Tirmizi, statusnya adalah hadis yang hasan. Apa dia tuan-tuan? Iaitu batu pernah mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Berdasarkan perkataan Nabi, kata Nabi, inni la'arifu hajaran bi Makkah kana yusallim alayya qabla an ub'ath. Kata Nabi SAW dia, aku dulu ingat lagi dekat Mekah ada batu yang pernah bagi salam kepada aku sebelum aku dilantik menjadi Nabi. Maknanya Nabi jalan-jalan kat Mekah, tengok ada yang bagi salam. Mana? Batu, suara keluar daripada batu. Batu bagi salam kepada Nabi sebelum Nabi menjadi Nabi. Nampak tuan? Baik, soalan saya. Ada tak binatang atau haiwan atau benda yang bercakap dengan Nabi yang lain? Ada tak? Ada siapa? Nabi Sulaiman. Hud bercakap dengan Nabi Sulaiman, betul? Baik. Hud ada nyawa. Ada mulut. Burung Hud tak? Burung Hud bercakap dengan Nabi Sulaiman. Tuan-tuan, Nabi kita SAW, batu yang tidak ada mulut bercakap dengan baginda. Tak boleh lagi. Tuan-tuan ingat kisah bagaimana kayu mimbar yang menangis kerana ditinggalkan Nabi saat khutbah. Nabi khutbah gunakan kayu yang baru, mimbar yang baru, tiba-tiba dengar suara menangis. Turun ke bawah, cari-cari, rupanya kayu mimbar menangis kerana rindukan Nabi yang tak gunakan dia lagi dah. Bukit Uhud. Nabi cakap, Nabi kata Uhud, Bukit Uhud. Dia sedang mencintai kita dan kita mencintainya. Tuan-tuan tengok, batu yang tak bernyawa, kayu yang tak bernyawa, boleh berbicara dengan Nabi dan berinteraksi dengan Nabi dengan tangisan dan ucapan. Okey, selesai. Hadisnya tuan-tuan, hadis yang hasan, kuat sekali kisahnya. Baik, seterusnya, kelebihan Nabi SAW. Tuan-tuan dapat lihat, okey. Okey. Iaitu apa? Iaitu Nabi Allah Isa alaihissalam. Tuan-tuan pernah baca dalam surah Ali Imran. Baca surah Ali Imran, tuan-tuan jumpa ayat tentang kelebihan Nabi Isa. Saya berhenti 3 minit lagi tuan-tuan dengan izin. Okey. Nabi Isa alaihissalam, dia menyembuhkan orang yang pekak dan bisu atau orang yang buta. Tuan-tuan baca dalam Quran, wa yubri'ul akmaha wal abrasa, surah Ali Imran. Dan Nabi Isa itu boleh menyembuhkan orang yang buta. Orang buta, dia sapu, baca, celik. Okay? Setakat ni tak ada klinik lagi yang buka tuan-tuan. Poliklinik Azhar pun rasanya belum boleh buat macam tu lagi tuan-tuan. Okay? Tuan-tuan, Nabi Muhammad pernah tak berlaku peristiwa macam tu? Ada. Tetapi kata Syekh Izzuddin Abdul Salam, dia kata yang berlaku kepada Nabi Muhammad lebih unik. Apa dia? Iaitulah sahabat Nabi, seorang sahabat Nabi pernah matanya terkeluar. Yang tadi matanya dekat mata, cuma buta. Lalu disapu dan dibaca, sehat. Yang ni mata sahabat terkeluar. Tinggal usus-usus urat je masuk ke dalam. Nabi pergi kepada sahabat itu. Nabi masukkan balik, gunakan tangannya. Naik, tutup. Okey? Baca tuan-tuan. Matanya sembuh balik semula. Ada dalam kawasan yang asal. Okey? Bahkan kata sebahagian sahabat yang ada itu, dia kata mata yang terkeluar yang Nabi masukkan tadi dengan mata yang tak ada apa-apa sebelah ini, yang ini lebih cerah pandangannya banding yang ini. Dan inilah mukjizat ataupun kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Baik. Yang terakhir. Okey. Tuan-tuan pernah baca tak dalam Quran, Nabi Isa AS hidupkan orang yang mati? Betul tak? Ada dalam surah Al-Imran. Sekali dengan kisah tadi. Allah sebut dalam Quran, dia dapat menyembuhkan orang yang buta, orang yang pekak, orang yang bisu, orang yang ada penyakit kusta. Kulit sakit, Nabi Musa boleh ubatkan. Dia boleh tiup kepada burung, replika tanah, jadi burung, terbang. Lepas tu apa? Wa yuhyil mauta biiznillah. Nabi Isa dia boleh sebut, wahai fulan bin fulan yang berada dalam kubur, bangkitlah kalian daripada kubur. Terbelah kubur, keluar orang tu hidup. Kalau orang tu mati, sebut bangkit lagi.
Hebat tuan-tuan, ini mukjizat Nabi Isa AS yang hebat. Tak boleh dinafikan. Tetapi tuan-tuan, kata para ulama, Nabi kita SAW, Allah berikan kelebihan dan kemuliaan apa dia? Dia telah menghidupkan hati-hati orang yang mati dengan kekufuran kepada hidup dengan iman dengan sejumlah bilangan yang tak pernah didahului oleh mana-mana Nabi. Faham tuan-tuan? Orang tu mati dengan kekufuran, dihidupkan dengan keimanan. Dengan sejumlah manusia yang sangat ramai beriman, tak pernah ada Nabi yang pernah menjadikan ataupun menjadikan orang beriman sejumlah ramai yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey? Baik hadirin yang dikasihi sekalian, itulah kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab yang saya pakai ni tuan-tuan, ada lebih kurang 40 kelebihan Nabi, ke-60 kelebihan Nabi dikarang oleh Syekh Izzuddin Abdul Salam dengan nama kitabnya Bidayatus Sul fi Tafdhilir Rasul. Permulaan harapan daripada permulaan keinginan daripada kelebihan Rasul alaihi salatu wassalam. Kesimpulan daripada saya tuan-tuan, Nabi ini adalah seorang manusia yang sangat mulia, yang Allah berikan kemuliaan yang sangat banyak, yang sangat agung. Baginda Nabi SAW diberikan dan dijadikan Allah sebagai seorang Nabi dan Rasul yang sangat agung. Dengan kemuliaan inilah Nabi SAW diangkat. Bahkan bukan itu, kita semua menumpang kemuliaan Nabi SAW dengan satu keagungan yang hebat, iaitulah Nabi SAW dijadikan Allah umatnya menjadi umat yang terawal masuk ke dalam syurga, dan penduduk syurga separuh adalah umat Nabi SAW, dan Nabi meredai kelebihan itu diberikan Allah kepada umatnya. Jadi tuan-tuan, beruntung dan berterima kasihlah kita kepada Rasulullah kerana kita adalah umatnya yang Allah takdirkan menjadi umat Nabi. Banyak sangat kelebihannya. Kelebihan banyak sangat. Satu-satunya Nabi yang akan tunggu di atas sirat. Titian sirat. Duduk kat sirat. Tengok umatnya melintas. Sambil tengok umatnya melintas, Nabi doa, Allahumma sallim. Allahumma sallim. Ya Allah selamatkan dia. Ya Allah selamatkan dia. Ya Allah selamatkan dia. Satu je Nabi yang didoakan dengan lintasan itu mereka selamat. Itulah Nabi SAW. Jadi hadirin dan kasihan, semoga sedikit perkongsian ini ada manfaat. Paling tidak tuan-tuan, saya harapkan pengisian kali ini dapat menyuntik semangat cintakan Nabi SAW untuk kita terus banyak berselawat kepada baginda, menjunjung kasih baginda, dan sama-sama kita selalu mengangkat darjat Nabi sebagai Rasul utusan Allah. Mudah-mudahan kita semua dikekalkan dengan cinta kepada baginda dan dapat kemanisan iman di atas cinta itu dan dimasukkan kita semua ke dalam syurganya. Allahumma amin. Allahumma amin. Bijahi sayyidil mursalin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.